Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini, saya ingin berkongsikan dengan anda semua tentang kisah meminang Puteri Gunung Ledang. Sebelum kita pergi kepada kisah tersebut, mari kita kenal watak dalam kisah Puteri Gunung Ledang ini. Yang pertama, Sultan Mahmud Shah, seorang pemerintah yang mementingkan diri sendiri. Seterusnya, Puteri Gunung Ledang bijaksana dalam menolak lamaran Sultan Mahmud Shah. Akhir sekali, Tun Mamat dan Hang Tuah sangat taat setia kepada pemerintah. Kisah legenda ini bermula pada zaman pemerintahan Sultan Mahmud Shah yang ke-8. Sultan Mahmud Shah telah lama kehilangan isterinya yang tercinta dan mereka mempunyai seorang anak yang bernama Raja Ahmad. Sebenarnya, Sultan Mahmud mempunyai ramai isteri, namun bonda Raja Ahmad yang meninggal tersebut merupakan isteri yang paling disayangi. Beliau berduka dan ingin berkahwin, tetapi dengan seorang yang sangat istimewa berbanding dengan raja-raja lain. Pada satu malam, beliau telah bermimpi. Dalam mimpi tersebut, beliau terjumpa seorang gadis yang sangat cantik dan rupawan. Beliau telah jatuh cinta akan gadis dalam mimpi tersebut. Apabila tersedar dari mimpinya, beliau sangat teruja dan bertekad untuk berkahwin dengan gadis cantik tersebut. Pada keesokan harinya, Sultan Mahmud berjumpa dengan seorang nujum untuk bertanyakan tentang mimpinya pada malam tadi. Nujumnya memberitahu bahawa gadis di dalam mimpi itu adalah jelmaan Puteri Gunung Ledang. Akhirnya, beliau tidak dapat menahan keinginannya untuk memperisterikan Puteri Gunung Ledang. Sultan Mahmud mengarahkan orang kepercayaan beliau, iaitu Hang Tuah dan Tun Mamat untuk ke Gunung Ledang untuk meminang Puteri Gunung Ledang. Setelah beberapa hari berjalan kaki dan mengharungi pelbagai rintangan di hutan, akhirnya mereka pun sampai di kaki Gunung Ledang. Tun Mamat dan Hang Tuah mula mendaki Gunung Ledang. Semasa mendaki, beliau telah berjumpa dengan perempuan muda yang cantik dan bertanya tentang istana Puteri Gunung Ledang. Perempuan itu merupakan Dang Raya Rani. Dia merupakan hamba kepada Puteri Gunung Ledang. Tidak lama kemudian, Dang Raya Rani mula lenyap dari pandangan. Apabila hampir tiba di istana Puteri Gunung Ledang, Tun Mamat dan Hang Tuah berjumpa dengan Nenek Kebayan, dan sebenarnya Nenek Kebayan itu merupakan jelmaan Puteri Gunung Ledang. Tanpa memberitahu tujuan mereka datang, Nenek Kebayan menyatakan bahawa Puteri Gunung Ledang menerima pinangan Sultan Mahmud Shah. Namun, terdapat beberapa syarat yang harus Sultan Mahmud tunaikan. Antara syarat yang dikenakan ialah Sultan Mahmud perlu membina sebuah jabatan emas dari Gunung Ledang ke Melaka. Yang kedua, Sultan Mahmud perlu membina sebuah jambatan perak dari Melaka ke Gunung Ledang. Yang ketiga, Sultan Mahmud juga perlu menyediakan 7 dulang hati nyamuk, 7 dulang hati hama, 7 tempayan air mata anak dara, 7 tempayan air pinang muda, dan yang terakhir, Puteri Gunung Ledang mahukan 1 mangkuk darah Raja Ahmad, iaitu anak Sultan Mahmud. Setelah mendengar kata-kata Nenek Kebayan itu, Tun Mamat pun segera pulang ke istana Sultan Mahmud Shah. Nenek Kebayan tadi mula bertukar menjadi Puteri Gunung Ledang yang sangat cantik. Apabila Tun Mamat sampai ke istana Sultan Mahmud, dia cepat-cepat memberitahu Sultan Mahmud tentang syarat-syarat yang dikenakan itu. Sultan Mahmud sanggup menunaikan segala syarat-syarat itu. Akan tetapi, beliau tidak sanggup memenuhi syarat terakhir Puteri Gunung Ledang, iaitu beliau tidak sampai hati untuk menggombalkan puteranya sendiri, iaitu Raja Ahmad yang masih kecil. Maka peminangan tersebut terpaksa dilupakan. Pengajaran yang kita dapat daripada kisah meminang Puteri Gunung Ledang ini adalah, sebagai pemerintah, janganlah mementingkan diri sendiri. Contohnya, Sultan Mahmud memerintahkan Hang Tuah untuk pergi meminang Puteri Gunung Ledang tanpa memikirkan kesulitan yang bakal dihadapi oleh rombongan peminangan tersebut. Jadi, tamatlah sudah kisah meminang Puteri Gunung Ledang. Sekian, terima kasih.